Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hari ini kita akan sambung belajar pelajaran tarikh kelas 8. Pelajaran tarikh di kelas 8 pada minggu ni. Pada hari ini iaitu kita belajar pelajaran yang kelima. Tajuk dianya atau maudhu' dia Kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah ni satu kerajaan yang besar, satu kerajaan yang binakan umat-umat Islam, negara-negara Islam menjadikan sangat majulah. Pada masa kerajaan Bani Umayyah juga dia telah bina satu masjid namanya Jami' Al-Umawi, dibuat dan dipembarui semula pada masa kerajaan Bani Umayyah. Pada masa kerajaan Bani Umayyah, dia perkembangan ilmu semasa pemerintahan Umayyah. Yakni ilmu pada masa kerajaan Umayyah ni sangat berkembang. Maknanya sangat banyak, sangat besar, banyak dan orang ngaji ramai. Meskipun walau bagaimanapun keadaan kerajaan Bani Umayyah tu duk sibuk dengan tadbir negara, buka negeri jadi keluar ataupun futuhat, dan juga kerajaan Bani Umayyah ni duduk dalam keadaan dakwah Islamiyah, merupakan lanjutan ataupun merupakan sambung apa hak Nabi duk buat pada masa Nabi SAW dan pada masa Khulafa' Rasyidin. Kerajaan Bani Umayyah juga dia binakan ilmu pengetahuan. Ada dua bahagian. Pembahagian ilmu pengetahuan pada masa kerajaan Bani Umayyah dia bahagi kepada dua bahagian. Yang pertama ilmu nakliyah, yang kedua ilmu akliyah. Ilmu nakliyah ialah ilmu yang ambil daripada, yang pindah ambil daripada Al-Quran dan ambil daripada hadis Nabi SAW. Ilmu ulumu akliyah iaitu ilmu yang manusia fikir, kaji dan buat sendiri. Ilmu akliyah mana ilmu yang manusia fikir, kaji dan buat sendiri. Iaitu kedua bahagian ini telah dicapaikan, telah dihasil dengan berjaya oleh ulama-ulama pada masa kerajaan Bani Umayyah. Tengok, pertama, satu, ilmu nakliyah, ilmu yang hasil ataupun ambil daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi SAW, termasuk satu ilmu qiraat, ilmu pasal baca. Yang kedua ilmu tafsir. Tafsir makna huraian daripada Al-Quran ataupun aktibar Al-Quran. Yang ketiga ilmu hadis Nabi SAW, iaitu sama ada perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan ikrar yang Nabi mengaku daripada perbuatan sahabat-sahabat dia, iaitu ilmu hadis. Yang keempat ilmu fiqh. Ilmu fiqh yang kita telah belajar dalam kelas masing-masing, bersangkut dengan bab at-taharah, bab menyuci, bab haid dan bab ibadat, sangkut dengan semaya, puasa, zakat, haji, bab muamalat, jual beli, bab banyak lagi lah, bab miras, bab saka dan bab mati dan segala sebagainya. Yang kelima ilmu nahwu. Ilmu nahwu kita dah ngaji di sekolah. Ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, dan yang ketujuh ilmu adab. Semua tu orang panggil ilmu nakliyah. Yang kedua ilmu akliyah, ulumu akliyah, termasuk ilmu-ilmu iaitu ilmu falsafah. Ilmu falsafah iaitu ilmu wityasat. Falsafah wityasat. Yang kedua ilmu handasah. Handasah ni engineering, makna wiswat. Handasah makna ilmu wiswat kemasan. Yang ketiga ilmu nujum, ilmu bintang di langit. Yang keempat ilmu muzik. Ilmu muzik makna ilmu dontri. Yang kelima ilmu doktor, ilmu dan kan pet, cara nak berubat orang sakit, orang kena sakit tu. Doktor ni lah orang yang mencari jalan untuk mengubatinya. Yang kena ilmu sihir. Ilmu sihir juga masuk ilmu akliyah, sihir. Yang ketujuh ilmu kemi. Kimia mana ilmu sains kemi, hak manusia kaji buat. Yang ke-8 ilmu tarikh. Ilmu tarikh juga masuk dalam ilmu akliyah, ilmu sejarah.
Yang kesembilan ilmu geografi. Geografi makna bumi sakwit ya mana sakut pak dengan penti. Kepenatikan Bani Umayyah, iaitu Bani Umayyah ni ia sangat akad, sangat penting kepada bahasa Arab. Kerajaan Bani Umayyah ni dia bersungguh akad bahasa Arab lebih daripada bahasa lain. Hingga sampai timbullah sastra Arab pada masa tu sangat tinggi dan timbul juga ilmu syariah, ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan sebagainya. Ramai orang pandai sihir, pandai patung. Pandai sihir mana? Pandai patung makna kelon, banyak kelon-kelon ataupun pantung-pantung dengan bahasa Arab timbul pada masa kerajaan Bani Umayyah. Bahkan terdapat juga daripada khalifah, daripada raja sendiri pun pandai sihir, pandai patung seperti Yazid bin Muawiyah dan Abdul Malik bin Marwan. Di antara pemimpin ilmu bangsa asing pada masa Bani Umayyah, gerakan menterjemah buku-buku dari bangsa asing kepada bahasa Arab tidak begitu ketara, makna tak ada bersungguh mana pada masa dulu. Setelah datang Raja Khalifah Khalid bin Yazid Muawiyah, beliaulah khalifah pertama dialah. Khalifah Yazid ni lah, Khalid bin Yazid ni lah orang mula-mula sekali mengambil berat, makna bersungguh-sungguh tentang memindahkan ilmu doktor. Maknanya ilmu doktor daripada bahasa lain mari dan ilmu kemi daripada bahasa Yunan, bahasa Kibti balik terjemah kepada bahasa Arab. Pada masa Khalid bin Yazid ni bersungguh tetap ambil kitab bahasa lain balik menjadi bahasa Arab berkenaan dengan ilmu doktor dan ilmu kemi. Sementara dewan ni tempat-tempat becung, tempat-tempat mesyuarat pula diterjemah dibalik bahasa daripada bahasa Persi, Yunan pada masa Abdul Malik bin Marwan. Kerajaan Bani Umayyah juga telah menghabiskan, makna telah guna masa banyak untuk memajukan ilmu doktor. Kerajaan Bani Umayyah ni banyak sangat guna masa, guna tenaga untuk mengaji, untuk belajar ilmu doktor, ilmu cara berubat dan kanpat. Masalah ni juga orang seluruh dunia ni bersungguh-sungguh kaji di segi bohmo ni untuk nak berubat, iaitu penyakit COVID lah ni bersungguh-sungguh bohmo ataupun pad seluruh dunia pakat duk kaji cari ubat nak usia segala penyakit-penyakit, lebih lagi penyakit COVID lah ni, di mana lahir pada masa itu beberapa doktor seperti Ibnu Asal ia telah diambil oleh Khalifah Muawiyah menjadi doktor peribadi, menjadi pad macam tu. Hak raja nama apa? Nama Ibnu Asal. Politik dan pemerintahan Bani Umayyah. Daulah, makna negeri kerajaan Bani Umayyah berasal dari Umayyah bin Ibnu Abdul Syam. Gena boleh panggil kerajaan ini kerajaan Bani Umayyah sebab dia ambil daripada seorang yang nama Umayyah Ibnu Abdul Asal. Siapa dia orang ini? Ibnu Abdul Manaf, iaitu seorang pemimpin kabilah Quraisy pada masa jahiliyah. Umayyah sentiasa bersaingan dengan bapa saudara Hashim, Ibnu Abdul Manaf, untuk merebut pemimpin dan kehormatan dalam masyarakat. Sesudah datang Islam, berubahlah hubungan di antara Bani Umayyah dengan saudara sepupu mereka Bani Hashim oleh kerana persaingan, oleh merebut kehormatan dan kekuasaan tadi, berubah sifat menjadi permusuhan. Dulu duk sangat baik, tapi buat kek kerana berebut nak jadi orang besar, berebut nak jadi pekat tinggi, menjadikan daripada saing baik, kawan baik tu jadi balas, jadi musuh. Kerana politik, kerana nak kepada pengkat-pengkat, maka jadi balas lah sama-sama saudara yang baik tadi. Bani Umayyah itu pada hakikatnya dari semula jadi telah ingin nak jadi khalifah itu, tetapi beliau mempunyai harapan untuk mencapai cita-cita pada masa Abu Bakar. Kerajaan Bani Umayyah ni duk cita nak jadi raja, nak jadi khalifah lama mari dah, daripada khalifah awal lagi dah. Tapi dia ada harapan pada masa Abu Bakar dan setelah Umar,
kena tiket, maka beliau menyerahkan permusyawaratan untuk memilih khalifah yang baru kepada 6 orang sahabat, di antaranya Uthman. Daripada itulah baru muncul harapan besar Bani Umayyah. Bani Umayyah ni duk cita-cita nak jadi khalifah masa Abu Bakar lagi. Tapi dia tak boleh jadi pada masa tu. Tapi mula ada harapan kerajaan Bani Umayyah ni. Bani Umayyah ada harapan nak boleh jadi khalifah masa depan. Mari masa Uthman, mari masa Khalifah Uthman, baru timbullah harapan kerajaan Bani Umayyah nak boleh jadi khalifah setelah itu. Maka masa Uthman duk jadi khalifah, maka Bani Umayyah ni sangat-sangat sokong pada Khalifah Uthman. Dan pada masa tu juga Umayyah ni sediakan ibu negara, sediakan tempat-tempat untuk masa depan dia boleh jadi khalifah di Dimashq. Maka setelah kematian Khalifah Uthman bin Affan, maka naiklah kerajaan Bani Umayyah jadi kerajaan duduk di Dimashq, Damaskus, negeri Suria lah ni. Kemudian kita sambung belajar pada hisah lagi akan datang di muka 53 berkenaan dengan khalifah-khalifah, raja-raja kerajaan Bani Umayyah, adanya 14 orang. InsyaAllah kita sambung. Bismillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.